Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Dan ini dia akhirnya polis mengesahkan menahan individu yang menfitnah Perdana Menteri kita yang di Pertuan Agong dan juga TMJ, sahabat semua. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Ya, hanya kerana mahukan view yang sudah mencapai 2 juta kononnya dengan konten yang menfitnah, menghasut seperti ini. Apa yang beliau dapat, sahabat-sahabat semua? Akhirnya Rayun Wong ini memohon maaf kerana apa yang berlaku, katanya apa yang dikatakannya itu adalah fitnah semata-mata, dan restoran yang dikatakan tidak halal itu sebenarnya memiliki sijil halal. Rayun Wong memohon maaf atas perkara itu. Dan ramai warga Malaysia tidak berpuas hati dengan apa yang dibuat oleh individu lelaki ini yang bernama Rayun Wong yang menggemparkan seluruh negara, sehingga video fitnah yang dibuatnya itu mencapai sehingga 2 juta view. Beliau bangga dengan view yang begitu banyak, tapi akhirnya mengena batang hidung sendiri. Di mana beliau belajar menfitnah seperti ini? Dan kita tahu Rayun Wong ini pentaksub kepada Parti PAS. Dan kita tahu Geng PAS ini lebay-lebay, walau-walau ini kaki fitnah. Jadi akhirnya kita boleh tahu di mana, ya, orang cakap di mana tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi. Jadi itulah yang berlaku, sahabat semua. Demi kerana mengejar view yang tinggi, sanggup menfitnah, akhirnya memohon maaf, dan sekarang ini disahkan telah ditahan polis untuk siasatan. Jadi saya ingin membawakan anda, sahabat semua, untuk melihat kenyataan media ini. Untuk yang pertamanya, dikatakan Rayun Wong ditahan dan dia bermalam, ya, ditahan reman semalam, dan itu menunjukkan, ya, bahwa apa yang dilakukannya itu adalah satu yang tidak masuk akal dan juga satu yang salah dengan membuat fitnah. Apatah lagi yang difitnahnya itu adalah pemimpin negara kita, ya, yang di Pertuan Agong dan juga Perdana Menteri kita, termasuklah juga TMJ. Dan satu kenyataan media juga di dalam utusan Malaysia yang menyatakan Rayun Wong fitnah Agung TMJ Perdana Menteri makan di restoran tidak halal telah ditahan. Jadi itu antara kenyataan daripada pihak media yang menarik untuk saya bacakan bersama dengan anda. Polis Diraja Malaysia menahan pemilik akaun TikTok Rayun Wong dipercayai mengeluarkan kenyataan berbau penghinaan terhadap institusi diraja dan Perdana Menteri. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain berkata, pihaknya menerima laporan semalam daripada seorang lelaki di Cyberjaya yang terlibat kenyataan yang terlihat, ya, kenyataan dimuat naik oleh dikenali sebagai Rayun Wong di aplikasi TikTok. Katanya lelaki itu didakwa mengeluarkan kenyataan bersifat jelik yang dipercayai dengan niat yang tidak niat untuk menyakitkan hati, memperlekeh dan menghina institusi diraja bagi membangkitkan kebencian serta provokasi, selain berpotensi mengganggu gugat keselamatan awam dan keharmonian negara di pautan. Katanya susulan itu pihak polis telah menahan seorang lelaki berusia 22 tahun dipercayai pemilik akaun TikTok tersebut semalam di rumahnya di Johor. Jadi kita turut merampas telefon bimbit milik suspek. Siasatan lanjut dijalankan di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, katanya kepada utusan Malaysia malam tadi. Sementara itu pemilik akaun TikTok terbabi iaitu Rayun Wong turut mengeluarkan permohonan maaf atas tindakan yang mengeluarkan kenyataan menfitnah institusi diraja serta pemimpin negara yang makan di sebuah restoran didakwanya tiada sijil halal. Katanya dalam permohonan maaf, dia memohon maaf tentang kenyataan makan di restoran tiada sijil halal. Rupanya ada, kata Rayun Wong. Minta maaf kekhilafan sendiri kerana tidak buat kajian lebih lanjut, katanya. Lelaki tersebut sebelum ini memuat naik kenyataan mempersoalkan tindakan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim, pemangku Sultan Johor TMJ, dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim makan di sebuah restoran di Johor Bahru yang tidak mempunyai sijil halal. Itu antara tuduhan beliau. Lalu apabila dikaji, diteliti, ya, bahawa tuduhan itu adalah satu tuduhan yang tidak masuk akal, ya, bahawa restoran itu mempunyai sijil halal, ya, dan apa yang nyata, kenyataan daripada individu ini, sahabat semua, adalah satu fitnah semata-mata demi untuk mencari view, demi untuk menjadi hero
di hero sosial media, tetapi sebenarnya apa yang dilakukannya itu menunjukkan kebodohannya, kedangkalannya, kebangangannya. Siapa suruh sokong PAS yang memang kaki penipu, kaki penfitnah dan sebagainya. Akhirnya belajar dari penipu, belajar dari penfitnah, menjadi penfitnah, mengena batang hidung sendiri. Jadi rasalah ya imbalannya ya dalam menyebarkan fitnah seperti ini. Jadi apa pandangan Anda sahabat semua? Sebelum saya undurkan diri, satu lagi perkara yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Tahniah kita ucapkan kepada polis di Raja Malaysia sekali lagi. Tidak kira siapa, kaki fitnah kah, anggota kah, kalau mereka terlibat di dalam perkara-perkara yang boleh dianggap salah, harus dikenakan tindakan disiplin ataupun tindakan undang-undang. Satu kopral ya, seorang kopral dipercaya minta sogokan 80,000 direman 5 hari untuk siasatan lanjut. Jadi ya ini antara perkara yang berlaku. Seorang anggota polis direman 5 hari bagi membantu siasatan selepas dipercayai meminta suapan sebanyak RM80,000 kononnya bagi membantu membebaskan suami seorang wanita yang ditahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas SOSMA. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Azlan Basri terhadap suspek dan kopral berusia 40-an itu bermula hari ini sehingga 23 Disember ini. Dan direman ya. Dan sebelum itu juga suspek yang memakai baju lokap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia tiba di perkarangan mahkamah dalam keadaan tangan bergari dan menaiki kenderaan ISPRM pada jam 8.40 pagi. Tahniah kita ucapkan kepada polis Raja Malaysia dan juga khususnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ya yang berjaya membongkar kegiatan yang tidak bermoral ini. Jadi sebenarnya perkara ini berlaku ya apabila pihak ISPRM menahan seorang anggota penguatkuasa kerana dipercaya meminta rasuah kira-kira 80,000 daripada seorang wanita kononnya untuk membantu membebaskan suami yang ditahan di bawah SOSMA. Dan menurut suspek, disaki menghubungi isteri lelaki terbabit melalui panggilan telefon pada 30 November lalu bertujuan meminta wang sebagai belasan mengubah keterangan yang membantu suaminya dilepaskan daripada tahanan SOSMA. Suspek meminta wang pendahuluan kira-kira 25,000 daripada wanita berkenaan yang kemudian membuat pindahan wang menerusi sistem pembayaran e-dompet membabitkan nilai kira-kira RM3,000. Isnin lalu, suspek sekali lagi menghubungi wanita berkenaan dan meminta wang kira-kira RM2,000 secara tunai katanya hari ini. Sumber itu maklumkan wanita berkenaan kemudian menyerahkan wang kira-kira RM1,000 kepada suspek dalam pertemuan di sebuah stesen minyak di Sungai Dua kira-kira jam 2 petang semalam sebelum dia ditahan. Jadi itu antara perkara yang berlaku sahabat semua. Tahniah kita ucapkan kepada polis Raja Malaysia dan juga ISPRM berjaya membongkar perkara ini. Jadi TikTokers, YouTubers, Facebooker di luar sana, kalau mau mencari view itu, kalau buat konten itu, fikirlah terlebih dahulu, benarkah konten yang kamu buat atau post itu, adakah yang satu yang berfakta, ya adakah satu yang berbau hasutan atau tidak. Fikir terlebih dahulu sebelum melakukannya. Jangan menjadi seperti Ryan Wong ini, demi untuk mencapai dan mau mengejar view kononnya sudah sampai 2 juta video yang dibuatnya itu, dan apa yang berlaku, video itu yang berbau hasutan, menfitnah, apatah lagi ya membuat kenyataan jelek kepada institusi diraja. Ini adalah satu perkara yang amat memalukan dan tindakan tegas ya dilakukan kepada individu seperti ini. Sebagai apa? Pengajaran kepada geng-geng kaki fitnah di luar sana. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Number Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.